Selamat datang ke KVK Accounting. Saya Kalai. Dalam video pengajaran ini, saya akan menerangkan kaedah belanja modal yang kedua, iaitu kaedah nilai kini bersih. Kaedah ini dikategorikan sebagai satu kaedah pendiskaunan di mana aliran tunai bersih masa hadapan perlu didiskaunkan kepada nilai kini dan dibandingkan dengan pelaburan asal untuk memperoleh nilai kini bersih. Kaedah nilai kini bersih adalah satu kaedah pendiskaunan. Apakah maksud pendiskaunan? Ia merujuk kepada satu proses untuk menukarkan nilai masa hadapan kepada nilai kini. Kita tahu bahawa nilai masa wang berubah-ubah tidak sama. Misalnya, dengan RM1 anda boleh beli sebungkus nasi lemak yang kecil. Tetapi dalam tempoh 5 tahun, nasi lemak yang sama mungkin berharga RM1.50. Ini menunjukkan nilai masa wang telah merosot. Maka, nilai masa hadapan tidak sama dengan nilai masa kini. Dalam pelancaran modal, analisis memerlukan kita bandingkan pelaburan asal, iaitu dalam nilai kini, dibandingkan dengan aliran tunai bersih masa hadapan. Aliran tunai bersih masa hadapan adalah dalam nilai hadapan. Perbandingan ini tidak betul kerana kita guna dua variabel yang mempunyai nilai yang berbeza. Satu nilai kini, satu lagi nilai hadapan. Maka, kita perlu standardize variabel ini supaya sama. Jadi, untuk standardize, kita akan mendiskaunkan aliran tunai bersih masa hadapan kepada nilai kini dan bandingkan dengan pelaburan asal yang sudah pun dalam nilai kini. Ini baru analisis yang betul dan logikal. Kaedah tempoh bayar balik tidak standardize aliran tunai bersih masa hadapan. Dan ini dianggap sebagai kelemahan kaedah ini berbanding dengan kaedah nilai kini bersih. Kaedah nilai kini bersih dapat ditakrifkan sebagai satu kaedah pendiskaunan yang menghitungkan perbezaan di antara jumlah nilai kini aliran tunai bersih masa hadapan sesuatu projek dengan pelaburan asal bagi projek tersebut. Sekarang, anda tahu bahawa kaedah nilai kini bersih membandingkan pelaburan asal dengan jumlah nilai kini aliran tunai bersih masa hadapan. Maka, rumusnya boleh ditulis sebagai nilai kini bersih adalah bersamaan dengan jumlah nilai kini aliran tunai bersih masa hadapan ditolak dengan pelaburan asal. Cara kita membuat keputusan berdasarkan kepada kaedah ini dapat dilihat dari segi adakah analisis itu berkaitan dengan projek bebas, independent projects, ataupun projek saling eksklusif, mutually exclusive projects. Maksud projek bebas adalah analisis adalah untuk sesuatu projek secara berasingan. Keputusan dibuat tanpa mengambil kira projek-projek lain. Dalam kes ini, keputusan kita adalah menerima projek atau melaksanakan projek apabila nilai kini bersih bagi projek itu adalah positif. Ini berarti projek itu akan menguntungkan peniagaan jika diterima. Jika nilai kini bersih sesuatu projek adalah negatif, projek itu akan ditolak. Dan jika nilai kini bersih sesuatu projek adalah sifar, bermaksud pelaburan asalnya adalah sama dengan jumlah nilai kini aliran tunai bersih masa hadapan, pihak pengurusan perlu membuat keputusan berdasarkan kepada faktor-faktor lain. Maksud projek saling eksklusif pula adalah keputusan menerima sesuatu projek akan membuat projek yang lain ditolak. Misalnya, kita boleh labur dalam mesin A atau B. Jika menerima mesin A, ini berarti mesin B akan ditolak. Ini yang dimaksudkan dengan saling eksklusif. Bagi projek saling eksklusif, kita perlu tahu adakah analisis kita berkaitan dengan hasil ataupun kos. Jika hasil, kita akan terima projek yang mempunyai nilai kini bersih positif yang paling tinggi. Jika analisis kita berkaitan dengan kos, kita akan terima projek yang mempunyai nilai kini bersih negatif yang paling rendah.
Satu variabel yang penting dalam proses pendiskaunan adalah kos modal. Soalan peperiksaan berkaitan dengan belanja modal, di mana analisis perlu dibuat mengikut kaedah nilai kini bersih, akan memberikan kos modal. Dalam praktis, pihak pengurusan perlu menentukan kos modal untuk perniagaan mereka. Mereka akan mengambil kira banyak faktor seperti kos equity, kos pinjaman, dan risiko pelaburan. Apa itu kos modal? Kos modal merujuk kepada kadar yang diperlu digunakan bagi mendiskaunkan aliran tunai bersih masa hadapan kepada nilai masa kini. Dalam konteks perniagaan, kos modal adalah kadar pulangan yang diperlukan oleh sesebuah perniagaan daripada pelaburan modalnya. Jadi, jika nilai kini bersih positif, ini berarti pulangan daripada pelaburan mereka adalah lebih tinggi daripada kadar pulangan yang dikehendaki oleh perniagaan. Ada istilah-istilah lain untuk kos modal seperti kadar discount rate, kadar pulangan diperlukan, required rate of return, atau kadar halangan, hurdle rate. Ingat istilah-istilah ini? Soalan peperiksaan mungkin akan menggunakan istilah ini. Dalam slide ini saya bincangkan bagaimana anda peroleh faktor diskaun yang akan digunakan dalam proses pendiskaunan aliran tunai bersih masa hadapan. Untuk mencari faktor diskaun, kita perlukan dua maklumat, iaitu kos modal ataupun kadar diskaun K dan tahun aliran tunai bersih diterima T. Rumus yang kita guna untuk mendapatkan faktor diskaun adalah 1 campur K kadar faedah kuasa negatif T. Lihat rumus yang diberikan dalam slide ini. Misalnya, faktor diskaun bagi kadar diskaun 8% dan tahun 5 adalah 0.681. Anda juga boleh mendapatkan faktor diskaun ini daripada jadual nilai kini bagi RM1. Jadual ini disediakan dalam kertas peperiksaan. Jadi anda tidak perlu cari faktor diskaun dengan menggunakan formula. Faktor diskaun adalah pada sel di mana lajur kadar diskaun dan baris tempoh bersilang. Lihat contoh yang diberikan dalam slide. Apabila saya gunakan jadual, saya rujuk kepada faktor diskaun sebagai FKNK subscript KT. Ini bermaksud faktor kadar faedah nilai kini pada kadar K dan tempoh T. Sekarang mari kita lihat bagaimana faktor diskaun diaplikasikan untuk mendapatkan nilai kini aliran tunai bersih masa hadapan. Mengikut contoh soalan dalam slide ini, kadar diskaun adalah 6% dan kita perlu mencari nilai kini bagi nilai yang akan diterima, iaitu RM30,000 dalam tahun 10. Bagi mendapatkan nilai kini, kita akan mendarabkan nilai hadapan, iaitu RM30,000 dengan faktor diskaun, iaitu 0.558. Jawapannya adalah RM16,740. Anda mesti ingat bahawa nilai kini sentiasa kurang daripada nilai hadapan. Lebih tinggi kadar diskaun K, lebih kurang nilai kini daripada nilai hadapan. Atau lebih tinggi tempoh T, lebih kurang nilai kini daripada nilai hadapan. Ini adalah perhubungan antara nilai kini, nilai hadapan, kadar diskaun, dan tempoh aliran tunai bersih. Slide ini menunjukkan bagaimana kita gunakan jadual nilai kini bagi RM1 untuk mendapatkan nilai kini bagi RM30,000 yang akan diterima dalam tahun 10 dengan kadar diskaun 6%. Baca dan fahamkan kerana jadual lah yang anda akan guna untuk menyelesaikan masalah dalam peperiksaan. Dalam slide ini, saya ingin terangkan bagaimana kita dapatkan nilai kini bagi aliran tunai bersih masa hadapan yang sama setiap tahun. Jika kita guna cara yang diterangkan dalam slide sebelum ini,
ini berarti kita perlu mendiskaunkan aliran tunai bersih masa hadapan untuk setiap tahun. Ini akan mengambil masa pengiraan yang lama. Kita ada cara lain untuk memperoleh nilai kini dalam situasi aliran tunai bersih masa hadapan yang sama. Kita guna formula annuity. Apa itu annuity? Annuity adalah satu rangkaian jumlah penerimaan atau pembayaran yang sama secara berkala, iaitu jumlah penerimaan atau pembayaran yang sama berlaku pada tempoh selang interval yang sama bagi satu jangka masa tertentu. Misalnya, bapa anda boleh mewujudkan annuity untuk anda bagi tempoh pembelajaran anda di universiti. Bapa anda boleh mendepositkan satu amount dalam bank dan bank akan membayar anda satu jumlah wang setiap bulan. Ini adalah satu contoh annuity. Contoh lain seperti ansuran yang dibayar untuk pinjaman rumah atau kenderaan, premium insurans yang dibayar untuk endowment policy, dan sebagainya. Annuity ini ada dua jenis, annuity biasa dan annuity terakru. Annuity biasa merujuk kepada penerimaan atau pembayaran dibuat pada akhir tahun selepas diwujudkan. Manakala annuity terakru merujuk kepada penerimaan dan pembayaran dibuat pada awal tahun daripada ia diwujudkan. Bagi STPM, kita hanya tumpukan kepada annuity biasa. Semua penerimaan atau pembayaran dibuat pada akhir tahun, konsisten dengan andaian asas yang saya bincangkan dalam sesi pengajaran 1. Rumus faktor diskaun annuity adalah kompleks, maka kita gunakan jadual nilai kini annuity bagi RM1. Jadi untuk mencari nilai kini annuity, kita akan darabkan amount annuity dengan faktor diskaun annuity. Saya tulis rumus faktor diskaun annuity sebagai FKNK subscript KT, iaitu faktor kadar faedah nilai kini annuity subscript K dan T. Dalam slide ini saya tunjukkan satu contoh pengiraan nilai kini annuity. Mengikut soalan ini, kadar diskaun adalah 6%. Amount annuity adalah RM10,000 setiap tahun selama 10 tahun. Maka rumus untuk mengirakan nilai kini annuity iaitu NKA, di mana A adalah amount annuity iaitu RM10,000 didarab dengan FKNKA 6% 10 faktor diskaun annuity iaitu 7.360. Jawapannya adalah 73,600. Ini boleh ditafsirkan sebagai jika anda mendepositkan 73,600 sekarang pada kadar faedah 6% setahun, anda boleh menerima annuity tahunan sebanyak RM10,000 selama 10 tahun. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kita gunakan konsep pendiskaunan ini dalam kaedah nilai kini bersih. Contoh soalan merujuk kepada dua pelaburan. Pelaburan A mempunyai aliran tunai bersih yang sama. Ini berarti kita boleh guna formula annuity. Pelaburan B mempunyai aliran tunai bersih yang berbeza. Kita perlu mendiskaunkan aliran tunai bersih masa hadapan ini secara berasingan. Tidak boleh guna formula annuity. Pelaburan asal bagi kedua-dua projek adalah RM50,000, kos modal 12% dan untuk tempoh 5 tahun. Mari kita lihat penyelesaiannya dalam slide yang berikut. Slide ini memberikan jawapan untuk contoh soalan dalam slide sebelum ini. Bagi pelaburan A, nilai kini annuity adalah bersamaan dengan amount annuity RM18,000 didarab dengan faktor diskaun annuity 3.605. Jawapannya RM64,890. Bagi pelaburan B, jumlah nilai kini aliran tunai bersih masa hadapan perlu dicari dengan mendarab aliran tunai bersih
setiap tahun dengan faktor diskaun yang berkaitan dengan tempoh tersebut. Lihat jadual pengiraan yang diberikan dalam slide. Daripada pengiraan ini, kita akan dapati bahawa jumlah nilai kini aliran tunai bersih masa hadapan adalah 67,134. Apabila kita sudah cari jumlah nilai kini aliran tunai bersih masa hadapan, kita gunakan rumus nilai kini bersih, iaitu nilai kini bersih bersamaan dengan jumlah nilai kini aliran tunai bersih masa hadapan ditolak pelaburan asal. Bagi pelaburan A, nilai kini bersih adalah 64,890 tolak 50,000, anda dapat 14,890 ringgit. Bagi pelaburan B pula, nilai kini bersih adalah 67,134 tolak 50,000, anda dapat 17,134. Apa yang diberikan dalam slide pengajaran ini adalah konsep asas untuk mengirakan nilai kini bersih yang merujuk kepada projek bebas. Kefahaman konsep asas ini penting bagi memahami perkara-perkara atau isu-isu dalam belanjaan modal yang kompleks. Semuanya saya telah berikan dalam nota saya di laman web KVK Accounting. Baca dan buat latihan-latihan bagi memperkukuhkan kefahaman anda. Mari kita lihat kepada sedikit teori mengenai kaedah nilai kini bersih ini, iaitu berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan kaedah ini. Pada mulanya, kelebihan. Pertama, kaedah ini mengambil kira aliran tunai bersih keseluruhan projek, iaitu dari awal sampai tamat projek. Bukan seperti kaedah tempoh bayar balik yang ambil kira sehingga tempoh bayar balik sahaja. Dengan cara ini, kita dapat tahu adakah projek pelaburan kita akan memberi keuntungan atau tidak. Kedua, nilai masa hadapan didiskaunkan kepada nilai kini. Perbandingan dengan pelaburan asal yang dalam nilai kini adalah lebih logik. Ketiga, kaedah ini boleh digunakan untuk aliran tunai konvensional dan bukan konvensional. Ini menjadi satu kelebihan kerana ada kaedah yang tidak boleh digunakan untuk aliran tunai bukan konvensional. Aliran tunai konvensional bermaksud pada tahun kosong aliran tunai keluar yang merujuk kepada pelaburan asal, dan pada tahun-tahun berikutnya sehingga akhir projek semua aliran tunai masuk. Kalau bukan konvensional, aliran keluar dan masuk boleh berlaku pada bila-bila masa. Keempat, kaedah ini juga boleh digunakan untuk perbandingan antara projek-projek di mana pelaburan asalnya adalah sama di mana saiz pelaburan asalnya adalah sama dan tempoh juga sama. Kelemahan pula, pertama, sukar untuk menentukan kadar diskaun. Ini adalah tugas pihak pengurusan yang perlu mengambil kira banyak faktor dalaman serta luaran. Kedua, proses pengiraan yang lebih sukar jika dibanding dengan kaedah tempoh bayar balik. Misalnya, perlu mendiskaunkan aliran tunai bersih setiap tahun akan mengambil masa pengiraan yang lebih lama. Ketiga, sukar untuk meramalkan usia projek dengan tepat. Dan sekali, keempat, tidak boleh digunakan untuk perbandingan jika usia projek adalah berbeza. Berarti saiz projek berbeza dan juga usia projek berbeza. Kaedah nilai kini bersih adalah satu analisis kuantitatif. Kita terima projek apabila nilai kini bersih projek ini adalah positif dan tolak jika nilai kini bersihnya adalah negatif. Dalam keadaan sebenar, pihak pengurusan juga akan mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif. Dan faktor-faktor kualitatif ini adalah sangat subjektif. Ia bergantung kepada mindset pembuat keputusan dan juga bergantung kepada situasi pembuatan keputusan. Di sini, saya memberikan dua contoh situasi dan faktor-faktor kualitatif yang boleh dipertimbangkan. Situasi yang pertama adalah keputusan untuk menukarkan mesin lama kepada mesin baru.
faktor kualitatif yang perlu dipertimbangkan adalah seperti adakah kemahiran pekerja yang kita ada itu boleh mengoperasikan mesin baru? Adakah teknologi mesin baru ini meningkatkan daya saing perniagaan? Adakah pembekal mesin baru ini memberi sokongan servis yang baik? Dan berkaitan dengan semangat pekerja dan reputasi perniagaan, jika pekerja diberhentikan kerana mesin baru, dan lain sekali kebolehpercayaan mesin baru ini dari segi kerosakan. Situasi yang kedua adalah keputusan untuk memasarkan produk baru. Faktor kualitatif yang perlu dipertimbangkan adalah seperti kesan pemasaran produk baru terhadap produk-produk yang lain yang sedia ada, kemahiran dan pengetahuan mengenai pengeluaran dan pemasaran produk baru yang dimiliki oleh pekerja-pekerja yang kita ada, teknologi yang diperlukan untuk berdaya saing, reputasi perniagaan apabila tidak dapat memberikan kualiti seperti kualiti produk yang sedia ada. Seperti saya kata dahulu, semua faktor kualitatif ini adalah subjektif dan sukar untuk menentukan yang manakah mempengaruhi keputusan dengan tepat. Kita hanya boleh tentukan apabila kita ada dalam situasi tersebut. Layarilah laman web www.kvk-accounting.com untuk nota dan latihan. Sekian, terima kasih.